Ya. Siapa ni? Nak siapa? Ya. Allah Fazil. Nak siapa Oh, lain dengan tak elok kot. Okay, saya pilih lah. Saya pilih. Mic tak ada. Okay, alright. So, Syazan lah. Syazan, okay Syazan? Syazan! Baca doa. Syazan, doa yang simple je Syazan. Janji ikhlas Syazan. Allah, kembar jugalah ni. Head on. Okey lah, kembar. Pilih seorang kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Wazif ke Wafiq? Siapa yang paling handsome baca doa? Siapa yang rasa paling handsome awak baca doa sekarang? Kembar. Cepat kembar. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Cepat. Siapa baca doa? Hafiz Azhari dah left the meeting. Kembar ada tak? Ya Allah, bertuah budak-budak. Maaf, saya tak boleh baca. Okey. Alright, tak apa Nabil. Saya nak kembar. Korang ada tak kat situ kembar? Wafiq, Wazif? Yes, yang paling handsome. Yes, baca doa please. Siapa baca doa memang paling handsome. Okay, bismillah. Banyak kena edit ni. Allah Ya Arhamar Rahimin. Rabbi syrah sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, so kita teruskan. Now, bab 7, respirasi sel. Korang pernah tak dengar tajuk respirasi sel? Korang pernah dengar tak perkataan respirasi? Pernah dengar tak perkataan respirasi? So, apa yang korang faham pasal respirasi? Pernafasan kan? Okay, pernafasan kita ambil gas apa? Oksigen. Dan mengeluarkan karbon dioksida. Pandai kurang. Okay, gas oksigen. So, gas oksigen tu bila kita sedar gas oksigen tu, lepas tu apa kita buat dengan gas oksigen tu? Kalau ayat dia orang paling mudah, tak ada oksigen kita matilah cikgu. Sebelum mati, gas oksigen tu digunakan untuk apa? Nafas. Okay, ya, bernafas. Lepas tu dah masuk dalam paru-paru awak. Lepas tu oksigen tu pergi mana? Apa kegunaan oksigen tu? Membawa oksigen ke seluruh badan. Okay, kenapa oksigen tu dibawa ke seluruh badan? Untuk menghasilkan tenaga. Yes, very good. Sebenarnya keyword dia dalam respirasi sel, keyword dia adalah proses untuk menghasilkan tenaga. So hari ni kita nak belajar, tajuk ni sebenarnya dia macam terbalik sikit tau. Awak akan belajar dua jenis sistem respirasi. Satu adalah sistem respirasi, satu lagi adalah respirasi sel. So bilalah soalan ni respirasi sel, maksudnya kita cerita apakah yang berlaku dalam sel. So dalam respirasi sel, awak nampak respirasi sel, fungsi utama respirasi sel adalah untuk menghasilkan tenaga. Okay, now, so proses untuk menghasilkan tenaga ni kita kena ada bahan mentah. So bahan mentah dalam proses menghasilkan tenaga adalah glukosa. Soalan saya, glukosa ni sejenis apa? Lemak, protein ataupun gula? Gula, yes, gula ataupun saya yang salah. Karbohidrat. Yes, karbohidrat. Okay, now karbohidrat ni ada 3 jenis. Satu adalah polisakarida, kita ada polisakarida, kita ada disakarida, dan satu lagi adalah monosakarida. Okay, saya pendekkan je monosakarida. So, kalaulah saya bagi soalan kebat sikit, atas sikit, saya stretch sikit. Polisakarida, contohnya ini adalah nasi. Monosakarida, saya ambil satu contoh adalah glukosa. Okay, so katakanlah awak nak dapat tenaga, mana satukah antara karbohidrat ini yang cepat ditukarkan menjadi tenaga? Nasi ke glukosa? Glukosa. Yes, very good. Glukosa. Kenapa glukosa?
Yes, betul, glukosa. Sebab Sebab glukosa adalah gula ringkas. yes, very good sebab glukosa adalah gula ringkas. Very good. So, hari ni sebenarnya kita nak cerita pasal respirasi sel. So, respirasi sel ni dalam tajuk ni dia adalah kita akan melibatkan glukosa. Sekejap Okay. So, proses ni akan melibatkan glukosa. Glukosa ni akan dioksida. Okay, akan dioksida. Satu, cara menggunakan oksigen. Melibatkan oksigen. Satu lagi, glukosa ni dioksidakan juga. Okay, tanpa oksigen. So, saya ulang slow-slow. Respirasi sel adalah satu proses untuk menghasilkan tenaga. Keyword respirasi sel adalah untuk menghasilkan tenaga. Macam mana tenaga itu dihasilkan? Tenaga itu dihasilkan daripada bahan mentah adalah glukosa. Apa yang terjadi pada glukosa? Glukosa ini akan dioksida menjadi tenaga. So sini pun akan jadi tenaga. Senang kata dua-dua ni proses akan menghasilkan tenaga. Satu, glukosa ni dioksidakan dengan oksigen. Satu lagi tanpa oksigen. So far sampai sini okey tak? Okay. Okay. So hari ni kita nak cerita pasal ni. So hari ni kita nak cerita keperluan tenaga. Okay, apakah kepentingan tenaga? Katakanlah kat sini kan tadi glukosa ni dah dioksidakan menjadi tenaga. Okay, glukosa akan dioksidakan menjadi tenaga. So, logik awak, apakah kegunaan tenaga? Kenapa tenaga ni penting? Apakah kegunaan tenaga? Kenapa badan kita guna tenaga? Glukosa akan dioksidakan menjadi tenaga. So, apakah kegunaan tenaga? Untuk pengecutan otot. Yes, pengecutan otot ataupun untuk pergerakan. So, senang kata, kalau awak bergerak, sebenarnya otot awak mengecut tau. Macam ni kan? Kalau lelaki ni ada kot bicep dengan tricep kan, yang korang ada bicep, korang ada tricep. So ini pergerakan, maksudnya ada satu otot tu mengecut, ada satu otot tu mengendur. Kalau cramp adalah disebabkan dua-dua otot tu mengecut, tak nak kalah. Itu cramp, sebab tu cramp sakit. Sebab otot dia dua-dua mengecut. So kalau pengecutan otot, dia menghasilkan pergerakan. So fungsi utama respirasi adalah untuk pengecutan otot. Okay. Nah, fungsi kedua adalah untuk pengangkutan aktif. Apakah contoh bahan? Bahan-bahan yang boleh diangkut secara pengangkutan aktif. Apakah bahan? Ini dalam tajuk bab 3. Pengangkutan aktif ni awak belajar tingkat... Yes, tingkat 4, bab 3. Kalau air diangkut secara osmosis, kalau glukosa diangkut secara facilitated resapan berbantu. Kalau pengangkutan aktif, apakah bahan yang boleh diangkut secara pengangkutan aktif? Nak bergerak very good lah macam. Natrium, yes, very good. Dia adalah ion. Yes, ion natrium. Dan satu lagi, ini pertama, fungsi tenaga adalah untuk pengecutan otot, pengangkutan bahan aktif, sintesis protein, kemudian pembahagian sel. Okey. Alright. Okey, pembahagian sel nombor 4. Kelima adalah penghantaran impuls. Apakah contoh pembahagian sel? Mitosis dan meiosis. Dan juga meiosis. Sebab tu, kalaulah orang accident, biasanya orang accident, dia kena makan nak baik, kan luka dia nak baik, biasanya awak akan makan makanan yang high protein. Okey, kenapa makan makanan yang banyak protein? Sebab protein ni dia menolong untuk proses mitosis, maksudnya membentuk tisu-tisu baharu. Okey, penghantaran impuls. Apa ni? Apa maksud penghantaran impuls ni? Apakah itu penghantaran impuls? Yang korang faham? Nombor 5 punya statement. Beri maklumat. Yes, dia memberi maklumat. Kejap. Line saya lari. Sekejap Hilang. Okey, dia adalah untuk menghantar maklumat. So, senang kata macam sekarang. Okey, kalaulah awak perasan, bila saya cakap tak ada delay. Maksudnya macam ni.
Bila kita kata rangsangan, setiap rangsangan mesti menghasilkan tindak balas. Contoh kalau orang tumbuk awak, apa awak buat? Kalau ada orang tumbuk awak buat apa? Mengelak. Yeay, mengelak. Kalau boys, Tumbuk kalau balik boys, kot. ada orang tumbuk. So anything adalah rangsangan akan menghasilkan gerak balas. So gerak balas tu ada dua. Either gerak balas tu korang tumbuk balik ataupun awak mengelak. Kenapa tiba-tiba kejap Saya left the meeting. Sekejap, saya sendiri left the meeting. Sekejap, now, join. Sekejap start broadcast. Sekejap ini memang dugaan macam ni lah belajar online. So basically saya tak marah tau. Macam ada orang dah PM saya kata line dia tak bagus. Share handphone semua-semua tu. Basically saya okay. Maksudnya saya tak nak marah-marah sebab saya husnuzon. Tak semua orang ada handphone kan. Tak semua orang line dia bagus. Saya sendiri pun Unify ni pun kadang-kadang problem. Okay. Now so kesimpulannya kenapa respirasi ni penting? Respirasi adalah proses untuk menghasilkan tenaga. Macam mana tenaga itu dihasilkan? Dengan cara glukosa akan dioksidakan. Okay, so apakah kegunaan tenaga? Guna tenaga paling utama ada 5 ni. Pengecutan otot ataupun kita panggil dia sebagai pergerakan. Pengangkutan bahan aktif, contohnya adalah ion natrium. Sintesis protein sebab fungsi protein adalah untuk hasilkan tisu baharu. Pembahagian sel. And then penghantaran impuls. Okay, so kita teruskan. Ni macam ni kan. So ini adalah untuk pergerakan, pengecutan otot. Ini adalah pengangkutan aktif sebab dia nak mengubah bentuk. Ni apa ni? Ni apa ni? Warna hijau ni. Ni apa? Korang nampak tak? Ini pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif ni untuk mengangkut ion-ion ni dia memerlukan apa? Protein liang. Protein pembawa. Yeah, protein pembawa untuk mengubah tapak aktif. Betul tu Ho. So ini adalah protein pembawa. Bukan protein liang. Kenapa saya kata ini protein pembawa bukan protein liang? Sebab dia menggunakan tenaga dan satu lagi macam Ho ni cakap sebab dia ada tapak. Ya, dia ada tapak aktif. So ini adalah awak punya ni. Ini adalah neuron. So neuron ni nak impuls ni nak lalu, okay, dia mesti memerlukan tenaga. Okay, so kita teruskan. Nah, jenis respirasi kita ada sebenarnya macam ni. Jenis respirasi masa zaman dulu, yang ini dah confuse sikit. So katakanlah kalau awak ada abang yang belajar biologi zaman KBSM, macam korang KSSM tau. Dulu masa kita belajar respirasi sel kita pecahkan kepada 2 je. Okay, satu kalau dia melibatkan oksigen, namanya aerob. Kalau dia tidak melibatkan oksigen, namanya adalah anaerob. Kalau biologi, biasanya kat depan ni, dia macam English sikit tau. N ni stand for without. Kalau dia kata sebagai macam ni kan, aerob maksudnya dia memerlukan oksigen. Kalau anaerob, ada perkataan N dekat depan, ini maksudnya tanpa oksigen. Tetapi untuk level awak, silibus dah bertukar sikit. Okay, jenis respirasi kita pecahkan kepada 3. Sama juga lagi, kalaulah respirasi itu melibatkan oksigen, namanya adalah aerob. Nombor 1 ni ada oksigen. Kalaulah tanpa oksigen, namanya adalah anaerob. Ketiga, yang ini yang awak akan belajar. Yang ini kalau awak ada kakak ke abang, yang ni something new for them. Okay, ketiga namanya adalah fermentasi. Fermentasi ni adalah alternatif untuk mendapatkan tenaga. Ia menggunakan oksigen terhad atau tanpa oksigen. So senang kata macam ni. Saya just bagi tahu awak, respirasi sel ada 3 jenis. Satu adalah aerob, satu lagi adalah anaerob dan satu lagi adalah fermentasi. Untuk level awak, untuk tingkatan 4 KBSM ni, okay, ia hanya discuss, kita fokus kepada apa? Kita fokus kepada respirasi aerob dan juga fermentasi. Okay, so now saya bagi awak keterangan sikit. Antara dua ni, respirasi aerob dengan fermentasi, awak bayangkan oksigen ni macam duit.
Hilang lagi sekali. Sekejap. Oksigen ni macam duit. Katakanlah kalaulah ada duit, korang boleh beli banyak tak tenaga? Awak teka, kalaulah awak banyak duit, boleh tak beli banyak, boleh tak dapat banyak tenaga? Boleh. Yeah. So awak teka antara Boleh. fermentasi, yes, very good. Antara respirasi anaerob dengan fermentasi, awak teka mana satukah yang akan menghasilkan lebih banyak tenaga? Fermentasi. Oh, okey. Lagi sekali soalan saya. Okey, soalan saya tahu. Saya kata tadi oksigen dia macam duit. Kalau respirasi aerob, okey, respirasi aerob ni dia menggunakan oksigen. Ya, ni tahu. Respirasi aerob dia menggunakan oksigen. Kalau fermentasi tanpa oksigen. Antara respirasi aerob dan juga fermentasi, mana satukah yang banyak tenaga? Yes, Nabil cakap betul. Adalah respirasi aerob. Kenapa respirasi aerob? Sebab, okey, dalam respirasi aerob, okey, glukosa ni akan dioksida dengan lengkap. Dekat glukosa ni, dia akan dioksida lengkap. Bila dia dioksida lengkap, dia akan menghasilkan tenaga yang banyak. Kalau fermentasi, sama juga. Bahan mentahnya adalah glukosa. Tetapi tak ada duit, hutang. Okay. So, yang ini, bila oksigen tak ada atau kurang, dia punya pengoksidaan glukosa, oksida dia adalah tak lengkap. Okay, saya tulis cantik sikit. Okay, so kat sini, sorry saya bila line dia problem, tiba-tiba saya nervous tau. Okay, so ini oksigen kurang, so kita kata dekat sini pengoksidaan oksida kurang lengkap, tak lengkap. Bila oksida glukosa kurang lengkap, tenaga yang dihasilkan di sini adalah kurang. So far sampai sini, okey tak? Hari ni kita nak cerita pasal okey. Now, soalan saya. Okey. Apakah persamaan antara fermentasi dan juga respirasi aerob? Dia menggunakan oksigen. Lagi sekali soalan saya. Okey, saya terangkan lagi sekali. Okey. Now, kalau fermentasi kat sini tak ada oksigen. Oksigen tak ada. Kalau kat sini dia ada oksigen. Okey? Alright. So kalau awak kata dua-dua guna oksigen, silap. Sebab dalam respirasi aerob dia melibatkan oksigen tetapi fermentasi tak ada oksigen atau oksigen terhad, biasanya tanpa oksigen. Okey? Now, soalan saya lagi sekali. Apakah persamaan antara respirasi aerob dan juga fermentasi? Dia menghasilkan tenaga. Yes, Dia so guna proses ni glukosa. persamaan dia, semua respirasi sel dia menggunakan glukosa. Tahu. So kalau glukosa ni, saya contoh lagi sekali. Kalau dia menggunakan oksigen, apa nama respirasi itu? Yes, respirasi aerob. Kalau tanpa oksigen, kita cerita dua je. Respirasi anaerob ataupun fermentasi. So, mana satu tenaga yang dihasilkan banyak? Respirasi aerob atau fermentasi? Yes, so respirasi aerob tenaganya adalah banyak. Kalau fermentasi, tenaga adalah sedikit. So far sampai sini okey tak? Okey tak? Okey Alright, so latihan. Okay, tadi siapa baca doa? Okay, Wafiq pilih seorang. Jawab soalan nombor 1. Habis. Ha? Apa cikgu habis? Okay, pilih seorang jawab. Tak, Wafiq, pilih seorang jawab soalan nombor 1 ni. Berikan 5 contoh keperluan tenaga. Kenapa tenaga tu penting? Siapa nak jawab soalan nombor 1 ni? Wafiq, awak nak siapa? Kalau Wandi boleh. Wandi. Boleh.
Dia cakap siapa Nabil? Type. Azif ke? Dia nak siapa? Azif katanya. Wazir? Wazir jawab Wazir. Betul. Cepatlah jawab. Okey, saya bagi diskaun lah. Daripada 5 tu, awak bagi saya 3 je lah. Saya tahulah, lapar dah weh. Cikgu. Alright. Okey, Wazir, bagi saya 3 contoh keperluan tenaga. Kenapa tenaga tu penting? Kenapa Wafiq pilih awak? Tak tahu. Okey, so Wazir, apa dia? Untuk bergerak. Okey, bergerak. Okey, bergerak, betul. Lagi? Apa lagi? Bergerak, pengajutan otot ni. Woi, kalau orang tu accident, nak tumbuh tisu yang baru, apakah nama proses tu? Dia melibatkan Pembahagian proses apa? sel. Ya, pembahagian sel. Kalau pembahagian sel kan, macam saya kata orang tu accident nak tumbuh tisu baru. So biasanya orang tu makan makanan yang banyak apa? Karbohidrat. Protein. Itu protein. So untuk sintesis protein. Okay. Right. So lain daripada tu. Okay. Wazir, pilih seorang untuk tambah lagi. Sebenarnya dia ada 5, dia minta 5. So pilih. Anak dara pula lah. Saya teringin nak dengar suara anak dara ni. Kalau anak dara tu taib pun tak apa. Pilih ni mana satu yang berkenan kat hati. Wazir pilih mana satu yang berkenan kat hati. Janji dia perempuan. Saya tak kisah kelas Fazlina. mana. Okay, Fazlina. Faz kalau taib pun boleh. Mana-mana satu yang awak rasa selesa, Faz? Pencernaan. Yes, pengacutan otot dah. Lagi satu pengacutan otot sama dengan pergerakan. Okay. Si Wazir dah cerita 3 tau. Pengecutan otot, pergerakan melibatkan pengecutan otot, pembahagian sel dan juga sintesis protein. Okay, saya bagi satu tip. Tubuh badan. Okay. Kalau nak bagi yang melibatkan, apakah nama proses yang melibatkan protein pembawa? Apa dia, Faz? Ingat tak dalam bab 3 tingkatan 4 tu? Dia angkut ion natrium menggunakan protein pembawa. Apakah nama proses tu, Faz? Pengangkutan aktif. Yeah, pengangkutan aktif. Okay. Lepas tu satu lagi macam sekarang awak cakap. Macam orang tumbuk awak. Itu rangsangan. Lepas tu awak tumbuk dia balik. Itu adalah gerak balas. Itu apa? Dia melibatkan apa? Impuls. Yeah. So dia melibatkan impuls. So jawapan dia dekat sini. Ada 5 sebenarnya. Mengekalkan suhu badan ni boleh. Tapi awak tak jumpa. Tapi betul. Kalau korang, macam contoh kalau korang kurus kan. Biasa kalau hujan, biasa korang makan banyak. Sebab tak ada lemak tu kurang. So korang makan. So bila makan respirasi sel tu menghasilkan tenaga. Tenaga tu sebenarnya dia menghasilkan juga haba. So pengecutan otot, pembagian sel, penyerapan makanan tercerna, ni tak jumpa, sintesis protein dan tadi saya kata ia melibatkan penghantaran impuls, pemindahan impuls dan juga tadi saya kata dia melibatkan pengangkutan aktif. Alamak, pengangkutan aktif. Okey, Faz. Pilih Faz seorang untuk jawab soalan nombor 2, Faz. Senang je. Bahan mentah untuk menghasilkan tenaga. Contohlah, saya bagi contoh. Contohnya saya ada ayam goreng. Satu lagi saya ada sayur hijau. Satu lagi saya ada pisang. So, mana satu yang sesuai untuk menghasilkan tenaga? Okay, so Faz pilih seorang untuk jawab soalan nombor 2 ni. Faz, saya nak daripada UPSI, kelas UPSI. Awak tengok Faz siapa-siapa? Kalau tiba-tiba masa ni awak teringin nak berkenalan dengan kelas UPSI, awak bolehlah pilih siapa-siapa ni. Hazika. Hazika. Okay, so Hazika. Apakah bahan utama untuk menghasilkan tenaga? Korang makan apa untuk hasilkan tenaga? Apakah makanan yang boleh menghasilkan tenaga dengan cepat, dengan banyak? Hazika! Adakah awak masih di situ?
Zarif ada, Meha ada, Intan ada. Hazika! Saya takut Hazika pergi makan lah. Dia memang selalu macam ni. Time cikgu panggil, kalau time awak tengah duduk diam, bersopan santun, depan komputer ke baca komen cikgu. komen. Oh, terima kasih. Okey. Oh, dia pakai chat cikgu. Oh, karbohidrat. So, contoh karbohidrat Hazika. Karbohidrat ada 3 jenis. Kita ada karbohidrat polisakarida, monosakarida, disakarida. Mana satu yang boleh menghasilkan tenaga dengan cepat? Saya bagi tambah sikit. Glukosa. Yeay, glukosa. Sorry Hazika, saya tak perasan dekat chat. Okay, so sini adalah glukosa. Okay, now nyatakan maksud respirasi sel. Okay, respirasi sel adalah proses apa? So Hazika nak bagi siapa jawab soalan ni? Mazrin. Respirasi sel ialah mendapatkan oksigen dan menghantarkan ke sel-sel untuk respirasi sel. Okey, saya tambah sikit. Respirasi sel ni, apakah bahan utama dalam respirasi sel? Tenaga tu betul. Apakah bahan utama dalam respirasi sel? Glukosa. Yes. Glukosa ni apa jadi pada glukosa ni? Dioksidakan oleh sel hidup untuk pembebasan tenaga. Yes, akan dioksidakan untuk hasilkan tenaga. So basically kalau lah ikut kefahaman yang hari ni, sebenarnya respirasi sel ni adalah proses glukosa, ending dia tenaga. Depan tu korang kena fill in the blank sikit. Okay, so kalau kita kata apakah masuk respirasi sel adalah proses glukosa dioksida menjadi tenaga. So proses glukosa dioksida menjadi tenaga ni ada 3 jenis. Okay, so apakah itu? So Mazrin pilih seorang, Mazrin. Intan. Line okey tak? Okey cikgu. Alright. So, apakah contoh-contoh respirasi sel? Respirasi aerob. Lagi? Ada 3. Respirasi anaerob, fermentasi. Allah, okey. Suara awak ni cute betul lah. Okey, betul. Okey, dah ada 3. Alright. So basically awak kena tahu respirasi ada 3 jenis. Saya sebenarnya nak ambil kehadiran ni. Okey. Now, ni dia. Respirasi adalah proses peroksidaan macam ni kan? Okey. Kenapa tadi saya kata saya nak bagi Mazrin yang paling simple? Sebab saya rasa saya suka bila awak bagi definasi something berdasarkan apakah kefahaman awak. Macam ini kan, ini adalah daripada buku. Tulis kat sini, respirasi adalah proses peroksidaan molekul organik melalui beberapa ringkat untuk menghasilkan tenaga. Tapi, awak boleh guna ayat sendiri. Respirasi sel adalah proses glukosa dioksida jadi tenaga. Okay, nah proses glukosa dioksida menjadi tenaga ni ada 3 jenis. Okay, dia kata kat sini ada 2 jenis. Kalau saya ambil 3 lah. Respirasi aerob, respirasi anaerob. Dan satu lagi adalah fermentasi. Sekejap saya tengok dalam buku teks awak. Buku teks. Dalam buku teks awak adalah pada muka surat. Sekejap Okay, kalau daripada buku teks, saya ambil buku teks tau. So, yang kat sini ni saya tambah sikit. Bukannya dia tak betul, tapi saya lagi suka pakai buku teks. Kalau dalam buku teks awak, pada muka surat 114, dia bagi 3 tau. Respirasi aerob, respirasi anaerob dan satu lagi adalah fermentasi. Okay, so saya ambil 3. Now, okay, so seterusnya. Dalam manusia dan haiwan, glukosa diperolehi melalui pencernaan karbohidrat. Okey, ni saya dah terus terbagi jawapan dah ni. Tak apalah. Okey, so kat sini. Okey, terangkan macam mana manusia dan haiwan dapat tenaga. Okey, so keyword dekat sini, haiwan dan tumbuhan. So, keyword dekat sini, dua-dua ni memerlukan glukosa. Tumbuhan juga memerlukan glukosa.
Tapi kalaulah haiwan manusia, macam mana kita boleh dapat glukosa ni? Glukosa ni kita dapat dari mana? Ni kita jawab sama-sama. Sebab yang ni adalah soalan kehebat sikit. Macam mana kita boleh dapat glukosa? Macam mana badan kita boleh ada glukosa? Makan ke? Melalui proses apa? Nah, proses makan ke apa? Macam mana? Okey, makan melibatkan sistem pencernaan. Very good. Okey. Apakah makanan yang boleh menghasilkan glukosa tu? Karbohidrat. Yes, so kat sini glukosa ni diperolehi daripada proses karbohidrat dicernakan menjadi glukosa. Kalau tumbuhan ni pula, macam mana tumbuhan ni dapat glukosa? Macam mana tumbuhan? Yes, very good. Fotosintesis. Ya, very good. Adalah melalui proses fotosintesis. So maksudnya, apakah equation untuk fotosintesis? Fotosintesis ni apakah bahan mentah untuk proses fotosintesis ni? Karbon dioksida. Lagi? Cahaya matahari. Air. Air, yes. H2O, klorofil, and then cahaya matahari. So dia akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen plus H2O. So senang kata, kalaulah dalam haiwan, glukosa diperolehi daripada proses karbohidrat dicernakan. Kalau tumbuhan adalah hasil daripada fotosintesis. Okey, so kita teruskan. Okey, saya tengok daripada buku teks awak tau. Dia cakap macam ni tau. Jenis respirasi sel, dia pecahkan respirasi sel ada dua. Satu adalah respirasi aerob dan satu lagi respirasi anaerob. So dalam respirasi anaerob, lepas tu alternatif lain fermentasi. Tapi saya rasa saya terima 3 lah. 3. Kalau nanti Ho ke How tolong baca dekat muka surat 114 tau. Dia kata kat sini, terdapat 2 jenis respirasi sel. Satu adalah respirasi aerob dan satu lagi adalah respirasi anaerob. Respirasi aerob berlaku dengan kehadiran oksigen, manakala respirasi anaerob berlaku tanpa kehadiran oksigen. Kemudian dia buat ayat lain. Fermentasi ialah laluan alternatif untuk mendapatkan tenaga daripada respirasi sel. Dia tak cakap fermentasi ni adalah sebahagian daripada respirasi anaerob. Sebab tu saya pecahkan juga dia jadi 3 tau. So saya rasa saya terima 3 ni. Okay, sebab dia adalah laluan alternatif. Okay, ini kalau nanti awak rasa macam awak argue dengan saya, awak tolong baca buku teks tau. Dan satu lagi apa-apa pun, tolong tengok buku teks. Saya buku lain ni saya tak berani sikit. Sebab awak adalah silibus baru. Dan satu lagi, again, kalaulah cikgu penggubah soalan, biasanya penggubah soalan, dia punya kitab yang paling utama adalah buku teks. So basically sebab tu kalau awak perasan untuk saya bio ni, saya tak pakai modul, saya pakai buku teks je. Sebab bagi saya, ini adalah rujukan kita paling utama sekali. Okay, sebab apa-apa pun kalau diorang nak gubal jawapan, diorang akan pakai buku teks. Diorang tak pakai buku rujukan. Okay, alright. So kita teruskan. Nah, tadi kita kata respirasi, okay, lagi sekali tau. Kita kesimpulannya. Apakah yang kita masukkan sebagai respirasi? Apakah tadi yang awak faham? Apakah maksud respirasi? Penghasilan tenaga. Yes, daripada macam mana tenaga dihasilkan? Glukosa. Yes, terima kasih. Pengoksidaan glukosa. Terima kasih Afwan. Okay. Now, so kita kata glukosa. Sekejap Kenapa Aiman Fazli tak boleh cakap? Kenapa mic awak? Glukosa dioksida jadi tenaga. Okey, ni tenaga. So of course lah dia berlaku kat sel, respirasi sel. Dan satu lagi tadi, kalau ia melibatkan katakanlah respirasi sel ni kita pecahkan kepada 2 jenis. Satu anaerob respirasi apa? Respirasi aerob. Satu lagi? Anaerob ataupun saya letak fermentasi. So saya ulang untuk tajuk tingkatan 4. Kalau dah tingkatan 4 saya buat macam ni. Sebabnya kalaulah awak tengok daripada buku teks dekat sini,
Dia bezakan antara dua je. Dia bezakan antara respirasi aerob dan juga fermentasi. So antara respirasi aerob dengan fermentasi, mana satukah yang akan menghasilkan banyak tenaga? Aerob. Aerob, tenaga banyak. Kenapa ini tenaga banyak? Aerob. Banyak oksigen. Dia sudah lengkap. Yes, very good. Siapa cakap tu? Nabil dia Sebab menggunakan oksigen. glukosa dioksida lengkap. Glukosa dioksida lengkap. Kenapa oksida dia boleh dioksidakan lengkap? Sebab dia menggunakan oksigen. Sedang kata kesimpulan oksigen macam duit. Kalaulah glukosa tu ada oksigen, pengoksidaan glukosa tu lengkap. Kalaulah fermentasi, tenaga dia kurang. Kenapa tenaga dia kurang? Sebab dia tidak menggunakan oksigen atau tiada oksigen. Oksigen tak ada ataupun oksigen kurang. Apakah oksigen tak ada atau kurang? Dia akan menyebabkan glukosa dioksida kurang lengkap. Saya nak bagi tahu awak tau, bio kita dah start susah tau. Dia bukan start susah, ayat saya tu tak positif langsung kan. Bio kita dah start mencabar tau. So kita dah start daripada tajuk pembagian sel tu dah tak mencabar sangat. Kita masuk bab ni, ini adalah bab 7. Bab 7 dan bab seterusnya adalah bab yang mencabar. Sebab kebanyakan bab ni masa dulu-dulu kita belajar tingkatan 5. Tapi sekarang korang dah belajar masa tingkatan 4. So bab ni memang mencabar sikit. So korang jangan simpan tau. Kalau tak faham jawab bagi tahu saya. Alright? Okay, now kita teruskan. Untuk 7.2, tajuk 7.2 ni kita nak cerita pasal ni je. Kita nak cerita mengenai respirasi aerob sahaja. So saya terus masuk subtopik kedua. Dalam subtopik kedua kita akan cerita mengenai macam mana glukosa dalam respirasi aerob ni menghasilkan tenaga. Kedua, persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Ketiga adalah yang ini kita skip dulu. Ni skip. Mengeksperimen untuk mengkaji respirasi aerob. So, now kita teruskan. Yang ini, saya katakanlah saya kenal si Wazir Wafiq Luqman kan. Macam korang main rugby dulu masa zaman rugby. Kenapa kalau korang main rugby, katakanlah korang nak ada pertandingan tahun depan. Tapi kenapa korang kena berlatih lama? Kenapa korang tak adalah esok, katakanlah minggu depan nak ada tournament rugby, baru minggu ni korang nak praktis. Boleh tak macam tu? Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Ha? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Satu, saya rasa pasal stamina, betul tak? Kalau katakanlah awak macam biasanya budak, dia ingat macam ni. Kalau macam sukan sekolah kan? Minggu ni korang praktis. Minggu depan terus lari. Kalau dia setakat sukan sekolah, kita boleh buat macam tu. Kalau tournament besar, kita tak boleh buat macam tu. Satu adalah stamina, kardiovaskular. Satu lagi, bila korang praktis lama, sebenarnya korang boleh ni tau. Nampak tak? Bilangan mitokondria dalam sel autoatlet dapat ditingkatkan setelah menjalani latihan intensi. Okey, senang kata saya tambah macam ni tau. Atlet, orang sukan, orang boleh main sukan, sebenarnya tak semua orang boleh main sukan tau. So siapa yang boleh main sukan, sebenarnya bagi saya itu adalah gifted. Maksud saya orang tu memang ada bakat untuk dia bersukan. Orang yang bersukan ni, orang yang sukan, orang yang memang dia genetik dia sukan, bilangan mitokondria dia adalah banyak berbanding orang biasa. Contoh macam saya. Saya tak boleh sukan. Awak kata badan saya kecil ke, awak nampak saya lincah ke whatsoever. Kalau saya merentas desa masa zaman saya sekolah, saya mesti grup yang paling belakang. Okay, sebab memang saya tak fit, saya cepat. Nafas saya pendek. Okay, so satu lagi dia adalah disebabkan bilangan mitokondria saya adalah kurang. Okay, tapi janganlah awak besok cakap cikgu, awak tak nak lari. Saya tak boleh lari cikgu. Sebab bilangan mitokondria saya adalah kurang. So nanti saya kalah. Awak tak bolehlah jawab macam tu. Tapi awak tahu kenapa. So senang kata ada beza tau. Orang yang suka antara, yang boleh lari laju dengan yang paling slow, korang tak boleh marah dia tau. Maksud saya tak akan marah budak tau. Sebab dari segi fizikal, orang yang kuat lari tu, bilangan mitokondria dia banyak. Orang yang tak boleh nak lari tu, bilangan mitokondria dia sikit. Okay, orang yang boleh kuat lari tu, bilangan mitokondria dia banyak.
kemudian dia praktis selalu selama 6 bulan atau lebih daripada tu, dia punya bilangan mitokondria dia akan lagi bertambah. So, apa kesan bilangan mitokondria ni makin bertambah? Teka. Apa kaitan ni respirasi aerob dengan bilangan mitokondria ni? Apa kaitan? Tenaga. So, very good. So, kalau mitokondria banyak, ya, bijak. Tenaga banyak. So, tenaga adalah banyak. Okay. So, hari ni dalam respirasi aerob, kita nak cerita macam mana tenaga dihasilkan di mitokondria. Okay. So, respirasi aerob dia memerlukan oksigen dan ia berlaku di mitokondria. So far sampai sini okey Now, saya suka buku teks awak. So, siapa ada buku teks dekat awak sekarang? Awak boleh tengok pada muka surat 15. Buku teks. Muka surat 15. Okey, ini adalah proses 115. 115 cikgu. Ya, saya. 115. Pantang saya buat salah, amboi. Okay, sorry, maafkan saya. Okay, now, respirasi aerob. Okay, proses respirasi aerob. Dia melibatkan dua peringkat. Satu adalah glikolisis. Yang berlaku di sitoplasma. Satu lagi adalah pengoksidaan piruvat yang berlaku di mitokondria. So, senang kata, respirasi aerob ni dia berlaku pada dua tempat. Satu, dia berlaku dekat sitoplasma. Satu lagi, dia berlaku di mitokondria. So far sampai sini okey tak? Okey Alhamdulillah. Sebab Okay. yang ini pula tahun lepas diorang tak belajar. Maksud saya silibus dulu tak belajar. Ini dah macam silibus matrik sikit tau. So saya cuba ajar slow-slow sebab yang ini korang je tahu. Kalau korang tanya senior tingkatan 5 yang sekarang pun saya takut diorang sangkut. Sebabnya masa ni zaman saya tak tera mengajar. Masa ni saya bagi video. Sebenarnya mana-mana mengajar saya lagi suka mengajar macam ni Jimmy. Sebabnya saya suka GM ni satu sebab saya rasa ini yang paling dekat saya dengan awak. Maksud saya suka ajar face to face. Inilah salah satu cara paling dekat saya boleh dengar suara awak. So sebab tu saya suka pakai GM. Tapi saya ingatkan lagi sekali tau. No pressure. Siapa-siapa yang awak rasa buat GM ni menggunakan banyak data, sebab saya dengar juga ada komplain, dia kata kalau semua cikgu satu hari korang ada 4 subjek dan 4 semua pakai GM, dia kata data cepat habis. Betul ke? Betul tak? Tak pasal Ada okey, mistake itu. janganlah macam tu. Okey. So katakanlah yang jenis macam tu. So saya bagi pilihan lain. Korang tengok recording. So basically saya tak nak paksa awak. Tapi pada masa sama saya nak belajar. Sebab saya rasa antara tengok recording dengan belajar GM, mana satu yang lebih faham? Awak tengok recording ke atau belajar macam ni? Macam ni. Yang macam ni lagi dekat kan? Belajar. So Tengok buat apa? dia kalau tengok pun sebab saya tengok anak saya tak payah pergi jawab. Anak saya pun PDPR kan. Dia tengok telefon lain. iPad sebelah lain. iPad tu dia tengok cerita YouTube lain. Yang itu dia dengar je macam tu. Dah hati saya macam saya tak boleh buat apa. So saya faham sikit lah sebab tu saya buat macam ni. Okay? Right. Dia mengarut sikit. Sebab tiba-tiba saya teringat ada orang kata dia susah nak buat benda ni kan. So saya faham sebab ada antara awak yang PM saya, dia kata dia ada masalah handphone semua tu, which is terima kasih lah bagi tahu saya kan. Saya kata tengok recording. So saya tak ada paksa. Sebab satu lagi saya minta maaf tau, bil sikit. Bio adalah subjek yang dia tak akan jatuh. Sebab kita lawan dengan budak MRSM ataupun dengan budak SBP. Bila kita lawan dengan budak MRSM SBP,
Awak jangan ingat SPM ni dia adalah satu Malaysia tau. Dia tak main kesian-kesian tau. Sebab subjek kita yang ambil ni budak pandai-pandai tau. Dan kita punya saingan kita bukan biasa-biasa tau. Saingan kita adalah budak MRSM dan budak SBP. Dan bila saingan budak MRSM dengan SBP, of course lah budak MRSM dengan SBP ni tak ada masalah menulis atau membaca. Maksud saya mana ada orang betul huruf ambil bio. Faham tak? So basically, passing mark bio atau nak bagi skor, dia adalah tinggi. So awak jangan ingat macam yang hari tu kan awak punya seniors dapat, bio kita orang ada 4 orang dapat A. Ada seorang A+, which is adalah Shuking. Dia bukan dapat A+ sebab kerajaan turunkan graf tau. Graf dia takkan turun. Sebab yang ambil bio ni adalah budak-budak yang nak pergi matrix, yang nak jadi medik. So basically, dia punya graf takkan turun. So basically sebab tu saya rasa korang kena work hard juga tau. Korang tak ada choice. Sebab ingat, saingan kita macam korang main macam Euro lah sekarang kan. Macam ada satu league saya tak ingat ni. Saya dah lama tak tengok bola. So ada satu yang macam kita nak cakap itu adalah group, killer group. So bio kita macam tu. Saingan kita bukan budak biasa-biasa. Saingan kita budak MRSM SBP. So sebab tu korang kena selalu alert. Sebab tu saya selalu ingatkan awak daripada tingkatan 4. Dan dia tak boleh tingkatan 5 korang nak kejar. Cannot. Saya just ingatkan awak je ni tau, membebel sikit tau. Sebab bio kita ada 25 topik, belum masuk fizik, belum masuk kimia. So korang kena konsisten start daripada tingkatan 4. Sebab kalau tingkatan 4 korang tak bagus, tingkatan 5 nanti korang dah akan buat satu statement. Which is statement ni biasa budak buat. Tapi korang yang masuk ni, korang tak buat ni. Okay, yang tak masuk tu yang saya takut. Korang akan buat statement bila tingkatan 5, korang akan cakap dengan saya tak minat bio, atau saya tak minat kimia, atau saya tak minat fizik. Tapi sebenarnya bukan pasal dia tak minat tau. Dia dah tak boleh kejar. So ayat cover dia cakap tak minat lah. So basically korang yang ada kat dalam kelas ni, terima kasih. So hopefully korang boleh kekalkan korang punya pace ni, okay? Sebab saya ulang lagi sekali, awak jangan ingat SPM ni graf kita nak turun. Tak, dia takkan turun. Dia tetap sama macam asal. Okay? Alright, so yang tu awak kena ingat tau. Okay? Right, so kita masuk kat sini balik. Alright, so saya ada lagi 3 minit mengarut ni. Okay, 6. Respirasi aerob adalah proses oksigen akan mengoksidakan glukosa menjadi tenaga. Respirasi aerob ni berlaku 2 tempat. Satu dia berlaku di sitoplasma, satu lagi dia berlaku dekat mitokondria. So di sitoplasma apakah yang berlaku? Glukosa akan dioksida menjadi piruvat. So proses glukosa dioksida ni menjadi piruvat ini kita panggil dia sebagai glikolisis. So glikolisis apa dia? Glikolisis adalah proses penguraian glukosa oleh enzim. Okay, yang ni saya betulkan sikit tau. Okay, kejap. Saya rasa saya silap ni. Saya dah, kalau perasan saya dah start berpeluh tajuk ni. Okay, saya betulkan sikit. Saya minta maaf. Sorry Ho, sorry Tan, sorry Ma. So, glukosa adalah proses penguraian piruvat. Maksudnya glukosa akan diuraikan menjadi piruvat menggunakan enzim. Okay. Lepas tu bila jadi piruvat, ayat saya dah silap dah ni. Okay. Ini akan dioksida menjadi gas karbon dioksida, air dan juga tenaga. Kejap tau, saya betulkan ni. Kosa kena sediakan. Ya, saya tengah fikir kat mana oksigen digunakan adalah proses penguraian yang boleh diurai menjadi 2 piruvat. Sebenarnya berlaku di ini, glikolisis. Okay, alright. So, senang kata macam ni. Proses respirasi anaerob, ia melibatkan 2 peringkat. Satu adalah glikolisis, satu lagi pengoksidaan piruvat. Okay. Dalam glikolisis, glukosa akan diurai oleh piruvat. Bila dia dalam bentuk piruvat, barulah ia akan dipecahkan atau dioksidakan menjadi tenaga. Yang ini dia berlaku dekat mitokondria. So itu sahaja hari ni saya berhenti sampai di sini. So saya ulang lagi sekali. Okay. Respirasi aerob. Apakah itu respirasi aerob? Saya berhenti kat sini. Apakah itu respirasi aerob? Saya ulang sini respirasi yang kita belajar ada 2 hari ni. Ini adalah proses glukosa dioksida menjadi tenaga.
Now, so tenaga. So kat sini respirasi ni kalau guna oksigen, kita panggil dia adalah sebagai respirasi aerob. Kalau dalam buku teks awak satu lagi yang kurang oksigen ataupun oksigen kurang, kita panggil dia sebagai fermentasi. Okay, so kita nak cerita pasal respirasi aerob. Respirasi aerob terbahagi kepada dua peringkat. Apakah itu? Terima kasih. Glikolisis. Ya Allah, terima kasih. Glikolisis. Glikolisis dengan pengoksidaan piruvat. Glikolisis berlaku kat mana? Terima kasih. Sitoplasma. Pengoksidaan piruvat berlaku kat mana? Mitokondria. Alhamdulillah. Mitokondria. Ya. Okey, apakah yang berlaku dekat glikolisis? Dia mesti glikolisis dulu. Glukosa diuraikan menjadi piruvat. Ya Allah, bagusnya. Glukosa Menggunakan akan diurai oleh enzim menjadi piruvat. Kemudian pengoksidaan piruvat. Apa pula? Piruvat ni akan apa? Akan dioksidakan menjadi karbon dioksida. Yes, dia akan dioksidakan menjadi karbon dioksida plus air dan juga tenaga. So kesimpulannya, respirasi anaerob, persamaan respirasi anaerob, respirasi aerob, apa bahan mentah dia tadi? Glukosa. Aerob, glukosa. Kemudian akan dioksidakan oleh siapa? Oksigen. Yes, Piruvat. oksigen. Dan akhirnya akan menghasilkan apa? Oksigen. Ending dia apa? Tenaga. Yes, tenaga. Lagi? Tenaga. Tenaga juga? Air, karbon dioksida. Yes. Karbon Air dioksida. dan juga karbon dioksida. So tenaga yang dihasilkan kat sini, saya tulis kat sini ya, 2898 kilojoule. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So do you have any question? Saya sorry tau bebel sikit, tiba-tiba saya teringat. Sebab esok saya ada meeting dengan pengetua. Nak tanya kenapa budak-budak result dia jatuh. So basically kat situ saya, tapi saya okay je lah. So do you have any question? Kak chat tu ada cikgu, kak chat. Kak chat, Kak chat, terima kasih Sekejap. Cikgu, enzim yang digunakan dalam glikolisis. Oh, very good Mazici, my god. Dia ada satu nama enzim tu tau, tapi dia belajar kat matrik. Tapi saya akan carikan untuk awak. Untuk Mazici, saya akan carikan untuk awak. Nanti saya bagi jawapan tu. Saya kena google dulu sebab dia melibatkan glikolisis. Tapi thank you for the question. Lagi? Oh, okay, sebelum tu saya lupa. Esok, korang punya kelas pukul 9, pagi. Korang nak buat pagi ke ataupun korang nak buat pukul 1? Kalau saya pukul 9 lah. Pagi. 9 Pagi kan? Lepas 9 kot. pagi. Sebab saya rasa pukul 2 tu korang dah set kepala otak awak. Pukul 2 tu korang nak tu cerita Korea, korang nak main game. So tapi Betul. tapi yang pagi tu saya tak buat pukul 8 tau. Sebab saya pun struggle dengan anak saya tau. So pagi esok saya akan macam ni, saya akan ambil waktu rehat awak. So korang makan dulu, siap-siap. Makan dulu. Saya akan mula kelas pukul 9 sampai pukul 10. So saya ambil waktu rehat tau. So korang rehat dulu. Rehat tu tolak ke belakang. So esok ke 9 So do you have any question selain Mazicing? Yang ni saya carikan untuk Mazicing. Lagi? Do you have? Tak ada? Alright. Okay, so saya off dulu recording. Stop recording.